Persoalan yang paling besar yang mengganggu para jemaah wanita adalah period. Terus menonton video ini, di mana saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk mencegah period semasa menunaikan haji ataupun umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada kali ini akan membincangkan fisiologi period dan rawatan yang dicadangkan untuk mencegah period. Menunaikan haji adalah rukun Islam yang kelima, ianya wajib bagi mereka yang berkemampuan. Namun, jika nak pergi haji tak ada kesempatan lagi, mari kita ramai-ramai pergi umrah. Persiapan yang perlu dilakukan untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah bukanlah persiapan seperti kita pergi melancong. Ada beberapa perkara tertentu yang perlu diperhatikan, iaitu kesihatan mesti mengizinkan, duit belanja mesti ada, sikit-sikit pun cukup insya-Allah. Yang pentingnya ilmu tu mesti cukup di dada supaya ibadat yang kita lakukan tu adalah ibadat yang sempurna. Jadi bila kursus pun dah selesai, pemeriksaan kesihatan pun dah buat, sebutan wajib pun dah ambil, pasport pun dah ada, cuti pun dah lulus, yang ni satu masalah. Period. Kalau tanya kawan-kawannya yang pernah pergi haji ataupun umrah, mereka kata boleh nak makan ubat tahan darah. Makan ubat ni 3 bulan sebelum pergi Mekah. Ada yang kata nak pergi baru makan. Ada yang kata tak payah makan kalau lepas period. Ada yang kata makan untuk sebulan je dah okey. Yang mana satu je nak guna? Dia cuba doktor je lah. Jadi doktor tanya sikit je. Bila tarikh haid iaitu hari pertama period, berapa hari cycle? Adakah kita datang period setiap bulan lah? Dan tanya bila nak pergi umrah. Tu je dia tanya. Lepas tu dia terangkan, dia kata pada seseorang wanita, kita ada hormon yang akan pergi ke dua bahagian. Iaitu satu, dia akan pergi ke kawasan rahim dan menyebabkan berlakunya penebalan pada dinding rahim. Dan hormon ini juga akan pergi pada kilang telur dan dia akan mematangkan ovum. Jika sperma tidak bertemu dengan ovum, maka ovumnya akan mati. Lapisan dinding rahim yang tebal akan dikeluarkan sebagai darah haid. Namun, jika sperma bertemu dengan ovum, maka percantuman antara ovum dan sperma akan menyebabkan terbentuknya janin dan ianya akan ditanam di dalam dinding rahim yang tebal. Jadi pada waktu ini anda mengandung dan haid tidak akan berlaku. Jadi untuk menghalang daripada haid berlaku, rangsangan hormon itu perlu dikekalkan dengan ubat. Jadi ubat yang akan menggantikan hormon yang akan menghalang berlakunya haid. Jadi mari kita perhatikan jika seseorang memiliki haid dengan 30 hari cycle. Ini adalah hari pertama haid, inilah hari pertama haid seterusnya. Pada 30 hari cycle, maka ovum yang matang akan dikeluarkan di pertengahan antara dua haid. Jadi sini 15 hari, sini adalah 15 hari. Jadi apa yang berlaku adalah hormon ini akan menaik selepas ovum yang matang dikeluarkan, maka hormon ini akan kembali menurun. Jadi ubat perlu dimulakan pada waktu untuk menghalang daripada hormon ini menurun. Bila hormon dikekalkan, haid tidak berlaku. Jadi siapa yang perlu ambil ubat tahan period ya? Kalau sesiapa yang baru habis period, jadi dia tak perlu makan ubat. Sebab biasanya bila mereka pergi umrah, mereka akan pergi selama 2 minggu sahaja. Pada waktu ni, insya-Allah mereka tidak akan datang period sehinggalah mereka kembali ke Malaysia. Namun jika anda kembali dari Mekah sebelum tarikh anda period, anda juga tidak perlu makan ubat. Tetapi jika anda masih berada di Mekah pada tarikh anda period, maka anda perlu makan ubat dan mulakan ubat pada tarikh ini ya. Jadi berapa bilangan ubat yang perlu dibawa? Buat pengiraan dari hari anda mula makan ubat sehingga anda kembali ke Malaysia. Anda perlu mengambil ubat sebiji sekali sehari pada waktu yang tetap setiap hari. Biasanya 30 biji sudah mencukupi. Ubat hormon yang diambil ni, dia ada fungsi dia sendiri. Dia akan memberhentikan period, dia akan menyebabkan period, dia boleh mengawal period. Ada masalah-masalah yang biasa dialami oleh mereka yang mengambil ubat ini. Boleh berlakunya spotting, pendarahan sedikit-sedikit. Jadi, tambahkan ubat ni kepada 2 biji sekali sehari. Dan
Ingat ya, jangan terlupa makan ubat kerana pendarahan boleh berlaku. Satu lagi perkara yang perlu diperhatikan adalah letakkan ubat di tempat yang berbeza. Kerana jika kita letakkan ubat hanya di satu tempat dan kita terlupa di mana kita letakkan, jika kita tak mengambil ubat, pendarahan boleh berlaku. Rugilah ya. Pergi bayar mahal-mahal, tak dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Rawatan tadi adalah untuk mereka yang ada 30 hari cycle ataupun yang datang period setiap bulan. Namun ada juga wanita yang period mereka tidak menentu. Jadi pada mereka yang tiada period, biasanya saya tidak mencadangkan mereka untuk makan ubat. Mereka yang ada period tak menentu, ubat juga tidak perlu dimulakan, namun bawa ubat sekiranya terjadinya pendarahan, mereka dah ada ubat untuk memberhentikan period tersebut. Perkara yang paling penting sekali adalah berdoa supaya segala-galanya berjalan dengan lancar, anda dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan kembali dalam keadaan selamat. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa untuk subscribe dan berjumpa lagi di video-video yang seterusnya, insya-Allah.